Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang peribahasa Melayu. Tahukah murid-murid apa itu peribahasa? Peribahasa sebenarnya sangat terkenal dalam masyarakat Melayu kerana mereka sangat menitik beratkan kesantunan bahasa. Mereka tidak melepaskan perasaan tidak puas hati secara terang-terangan. Salah satu komunikasi dengan percakapan tidak langsung iaitu menggunakan peribahasa. Okey murid-murid, sekarang kita lihat maksud peribahasa. Apa itu peribahasa? Peribahasa merupakan ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi maksud yang tertentu, biasanya merujuk kepada maksud berkias, berlapik dan tersirat. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah, bandingan semacam dan kata-kata hikmat. Terdapat beberapa jenis peribahasa iaitu yang pertama, simpulan bahasa. Yang kedua, perumpamaan. Yang ketiga, pepatah. Yang keempat, bidalan. Yang kelima, bandingan semacam. Dan yang keenam, kata-kata hikmat. Sekarang, mari kita lihat satu persatu jenis-jenis peribahasa tersebut. Yang pertama, simpulan bahasa. Simpulan bahasa merupakan peribahasa yang paling mudah. Ia terdiri daripada dua patah perkataan yang mempunyai maksud yang tepat dan padat. Mari kita lihat contoh-contoh simpulan bahasa. Antara contoh-contoh simpulan bahasa, yang pertama, air muka. Air muka bermaksud rupa muka yang membayangkan sesuatu perasaan. Riak muka seseorang itu sama ada sedih, gembira atau sebagainya. Yang kedua, buah fikiran bermaksud pendapat atau ideal. Yang ketiga, keresumbang bermaksud hidup mengasingkan diri. Dia tidak mahu bergaul dengan orang lain. Seterusnya, langkah seribu bermaksud melarikan diri dengan sekuat hati seperti dikejar oleh sesuatu. Seterusnya, orang berada. Orang berada bermaksud orang kaya, orang yang mempunyai banyak harta benda. Pasang telinga bermaksud mendengar dengan teliti. Sekangkang kera pula bermaksud tanah yang sedikit dan tidak luas. Tanah yang dimiliki oleh seseorang itu sangat sedikit atau bersaiz kecil. Akhir sekali, titik peluh, iaitu hasil usaha atau kerja yang dibuat sendiri tanpa mendapat bantuan orang lain. Seterusnya, kita pergi pula kepada jenis peribahasa yang kedua, iaitu perumpamaan. Perumpamaan merupakan susunan kata-kata yang paling indah, ringkas, kemas dan mempunyai maksud tersirat. Perumpamaan pula dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Mari kita lihat contoh-contoh perumpamaan. Yang pertama, bagai aur dengan tebing bermaksud hidup bekerjasama dan bermuafakat. Maknanya sesuatu masyarakat itu hidup bekerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu dan sebagainya. Seperti ular kena palu.
bermaksud jalan atau barisan yang bengkang-bengkok. Seterusnya, umpama membungkus api bermaksud menyimpan rahsia yang lambat laun akan diketahui orang jua. Rahsia yang disimpan itu lambat laun akan terbongkar jua. Seterusnya, laksana burung di dalam sangkar bermaksud orang yang hidupnya terikat, tidak bebas, dikawal ketat dan sebagainya. Akhir sekali, ibarat mencangkul angin bermaksud angan-angan yang tidak disertai usaha. Maknanya dia, seseorang itu berangan-angan ingin menjadi seorang yang kaya tetapi tidak berusaha, maka tidaklah berjaya. Seterusnya, kita pergi pula kepada jenis peribahasa. Pepatah. Pepatah bermaksud peribahasa yang berangkap dan terdapat kata yang berulang di dalamnya. Mungkin ada satu ataupun dua kata yang diulang. Pepatah digunakan untuk menyatakan sesuatu penegasan atau pengajaran yang hendak disampaikan. Mari kita lihat contoh-contoh pepatah. Di sini terdapat beberapa contoh pepatah. Yang pertama, Allah membeli menang memakai. Memberi maksud dia membeli dengan harga yang mahal asalkan barang itu tahan lama. Ini mungkin barang yang mahal lebih tahan lama daripada berbanding dengan barang yang lebih murah. Seterusnya, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Bermaksud sedikit-sedikit lama-lama berhasil jua. Kalau melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tugasan, mestilah tekun dan sabar. Buat sedikit-sedikit lama-lama berhasil jua. Seterusnya, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bermaksud, betapa susah kita melihat penderitaan orang lain. Susah lagi orang yang menanggungnya. Ini hanya orang yang mengalami sahaja yang tahu kesusahan sebenar. Seterusnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bermaksud, sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu pekerjaan. Apa-apa pekerjaan, sama ada susah atau senang, mereka bekerjasama melakukannya. Sekarang, kita pergi pula kepada jenis peribahasa yang seterusnya. Bidalan. Bidalan bermaksud peribahasa yang memberi maksud tersirat di sebalik susunan kata-katanya. Bidalan digunakan sebagai sindiran, nasihat dan pengajaran untuk memberi peringatan. Contoh-contoh bidalan ialah yang pertama, sediakan payung sebelum hujan. Bermaksud hendaklah beringat sebelum mendapat kesusahan. Kita mestilah sentiasa bersiap sedia terhadap kemungkinan yang akan berlaku di masa akan datang. Seterusnya, belum duduk sudah berlunjur. Bermaksud belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira. Seseorang yang berhajat sesuatu walaupun belum lagi mencapainya, tetapi sudah pun menunjukkan perasaan gembira. Seterusnya, jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak. Bermaksud, jangan sombong apabila mendapat sesuatu kelebihan. Kita jangan bersikap sombong apabila kita sudah menjadi kaya ataupun
banyak ilmu. Seterusnya, jangan bermain di air yang keruh. Bermaksud, jangan ditiru perbuatan yang buruk. Kita jangan sesekali meniru perbuatan yang buruk dilakukan oleh orang lain. Akhir sekali, kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bermaksud, jangan lakukan sesuatu perkara yang tidak mampu kita lakukan. Seterusnya, kita pergi pula kepada peribahasa dengan semacam. Peribahasa bandingan semacam bermaksud bahasa kiasan yang menunjukkan keadaan, sifat seseorang atau benda secara perbandingan. Ungkapan perbandingan ini biasanya digunakan bersama-sama, iaitu bagai, laksana, macam dan seperti. Kita lihat contoh bandingan semacam. Okay, di sini terdapat beberapa contoh bandingan semacam. Yang pertama, adil laksana hakim. Okay, semua orang tahu bahawa hakim ini seorang yang adil. Sebab itulah disamakan dengan sifat adil. Seterusnya, pantas macam kilat. Cantik seperti bidadari, merdu bagai buluh perindu, angkuh seperti merak, baik seperti malaikat, bijak seperti pendeta, gagah seperti gergasi, dan akhir sekali busuk seperti bangkai. Okey, murid-murid, akhir sekali jenis peribahasa yang terakhir ialah kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat bermaksud ungkapan yang mempunyai makna untuk memberi pengajaran yang berguna sebagai panduan hidup. Kata-kata hikmat ini biasanya dipetik daripada ayat-ayat suci dalam kitab-kitab atau daripada percakapan oleh seseorang yang dihormati atau terbilang. Biasa mereka ni ialah tokoh-tokoh ilmuwan, cendekiawan dan sastrawan yang bijak pandai. Mari kita lihat pula contoh-contoh kata-kata hikmat. Terdapat beberapa contoh kata-kata hikmat. Yang pertama, bersatu teguh, bercerai roboh. Bermaksud perpaduan dan perpaduan akan menjadikan kita kuat, manakala perpecahan akan melemahkan kita. Kita mesti bersatu padu atau berganding bahu dalam melakukan pekerjaan. Sekiranya berpecah atau mementingkan diri sendiri akan membawa kepada kehancuran. Seterusnya, malang tidak berbau. Bermaksud kecelakaan atau musibah yang terjadi secara tiba-tiba. Oleh itu, kita mestilah berwaspada dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kecelakaan atau musibah. Yang ketiga, muafakat membawa berkat. Bermaksud perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan. Okey, sekiranya kita muafakat atau bersatu hati, mestilah ada keberkatan di sebaliknya. Okey, seterusnya, masa itu emas. Bermaksud masa itu sangat berharga. Oleh itu, kita mestilah menghargai masa kerana masa tidak menunggu kita. Malah kita pula yang mengejar masa. Akhir sekali, membaca jambatan ilmu. Bermaksud, tabiat suka membaca dapat membantu kita menambahkan ilmu pengetahuan. Sesiapa yang rajin membaca, pasti banyak ilmu yang
diperolehinya. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.